Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kemarin kita ada menyebut tentang istilah akhun mubarak dan akhun tayammum. Akhun apa? Masy'um. Akhun masy'um. Ya Allah, akhun tayammum. Dekat apanya Ahmad? Akhun mubarak dan akhun masy'um. Tak tahu nak ejau macam mana ni. Masy'um. Lagu tu ke? Masy'um. Dia kita kalau ni jadi masy'um pula kan. Nak ni mubarak. Mubarak senang lah nak ejau. Masy'um. Okey. Jadi kita dah sebut dah, sekali lagi kita ulang sikit. Akhun mubarak yang apabila dia ada, dia akan apa nama, sebab ni kita tak akhun mubarak. Maknanya saudara lelaki yang diberkati, yang dipuji. Maksudnya pasal apa? Pasal dia ada, bila dia ada, maka saudara perempuannya akan mendapat bahagian, akan mendapat harta. Adapun akhun masy'um, iaitu kerana dia ada, maka gugur hak pewarisan daripada saudara perempuannya. Yang tu dinamakan akhun masy'um. Kalau dia tak ada, maka saudara perempuan dia dapat. Tapi bila dia ada, maka akan menggugurkan hak pewarisan saudara perempuan dia. Maka kewujudan dia itu disebut sebagai akhun masy'um. Adapun maknanya ada timbul persoalan macam adakah patah titi? Cerita hak kata patah titi tu kawan tu apa menakan tu akhun masy'um ke? Tak. Contoh dia macam ni kan. Macam kita kata Din mati tu. Din ada anak nama Ali, tapi Ali ni dah mati dah masa Din mati. Kemudian Din ada anak seorang lagi nama Hasan. Okey? Hasan ini kalaulah kerana ni ada seorang nama Hamidah. Ada anak Ali nama Ja'far. Okey, ini nama baru sikit, Ja'far. Okey, kalau kita kata Din, masa Din mati, Hasan tak ada pun, maka Ja'far akan dapat. Ja'far akan dapat harta daripada Din, mengambil tempat ayahnya Ali. Okey, tapi kerana adanya Hasan, maka Ja'far terhalang. Di sini Hasan tidak dinamakan akhun mubarak, akhun masy'um. Tak nama dia akhun masy'um sebab dia ni nisbah dengan si mati, dia memang orang yang wajib dapat. Orang yang wajib dapat. Maknanya dia nisbah si mati, orang yang wajib dapat. Maka kewujudan dia ni akan menghijab apa nama Ja'far ini, tetapi tidaklah dia ini dinamakan akhun masy'um. Sebab akhun ni dia ni tak nama akhun masy'um. Akhun masy'um maksudnya saudara lelaki yang kewujudannya itu akan menghalang saudara perempuannya yang satu taraf, satu level dengan dia tu untuk mendapat harta. Macam kita kata contoh dia antara saudara perempuan dengan saudara lelaki, cucu perempuan dengan cucu lelaki. Lagu tu. Sebab kalau kita kata depa ni bukan orang yang mesti dapat. Nampak tak? Mereka ni sebenarnya bukan orang yang mesti dapat. Sebab yang mesti dapat hanyalah 5 sahaja pasangan. Maknanya kalau yang lelaki yang mati, isterinya dapat. Kalau perempuan yang mati, suaminya wajib dapat. Okey? 5 orang tu yang wajib dapat. Jadi, la ilaha illallah, dia pulung. Bila okey? Jadi bila kita kata kes macam ni, yang nama patah titi, siapa yang patah titi? Ja'far ni, dia patah titi dengan Tok Wan dia. Kan? Dia patah titi dengan Tok Wan dia pasal apa? Sebab ayah dia, Pak Ali ni telah pun meninggal sebelum Tok Wan Din dia. Maka, masa Tok Wan Din dia meninggal, dia ada Pak Su Hasan. Maka Pak Su Hasan ni bukan dinamakan akhun masy'um. Sebab Pak Su Hasan dia memang orang yang wajib dapat, tak boleh dihalang. Kok mana pun tak boleh dihalang. Kecuali kalau dia ada halangan tu saja. Maka tidaklah dia dinamakan akhun masy'um. Jadi kita kena ingat, maknanya akhun masy'um ni adalah yang melibatkan orang yang tidak wajib mendapat harta. Maknanya di sini nampak seolah-olah Hasan tu macam akhun masy'um lah kan.
Sebab pasal dia ada lah, maka Ja'far tak dapat. Tetapi dalam istilah faraid, Hasan ini tidak dikategorikan dia sebagai akhun masyhur. Okey. Okey. Kemarin kita sebut ada soalan Iman tanya. Kalau kata Hasan tu kan Din mati. Kita sebut kemarin kan. Din mati kerana dibunuh oleh Ali. Ali ni siapa? Dia bunuh Din. Bunuh ayah dia. Okey. Maka dia ketika ini mahrum. Kita panggil dia, istilah dia adalah mahrum. Apa maksud mahrum? Diharamkan dia. Maksudnya dia ni mahrum. Bila tak apa ni juga. Mahrum maksudnya diharamkan daripada mendapat harta pusaka. Mahrum. Bila kata mahrum, maksudnya dia kewujudan dia ditolak terus. Tetapi kalau dia ada anak nama Hasan, maka Hasan ini dikira mengambil tempat dia. Maksudnya tidaklah sifat dia sebagai seorang pembunuh itu mengharamkan sampai ke bawah. Maknanya terhenti dekat dia aja, pasal dia aja yang bunuh. Okay, dia yang bunuh, maka mahrumnya dia ni mahrum, diharamkan dapat harta pusaka daripada ayah dia Din, kerana Din mati dibunuh oleh Ali. Okey, maka anak Din jika anak Ali, jika Ali ni ada anak, maka anak dia berhak mendapat harta Tok Wan. Okey, dan dengan kewujudan Hasan ini, maka dia akan memberi kesan kepada leha. Kalau kita kata Din ni ada kan. Kalau tidak, kalau tak ada Hasan, Ali ni, leha ni akan dikira sebagai dapat berapa? 1/4. Kan? Tetapi bila ada Hasan, leha dikira dapat 1/8 kerana ada far'ul waris. Maknanya Ali tu dia disebabkan dia ada sifat pembunuh, maka dia diharamkan untuk mendapat harta. Dia tu kira tak ada dalam list tu, tak ada. Dia tu dikira macam tak wujud. Dia tu dikira dah tak wujud dah, sebab dia membunuh si mati. Tetapi anak dia, jika ada anak dia, maka kita tak bolehlah kata anak dia tu diharamkan juga. Yang buat salah tu bapaknya. Okey? Jadi anak dia dikira akan mengambil tempat dia. Dia ada lagi pun duduk dalam penjara kena seumur hidup, duduk ada lagi, tapi dah dikira dia ni kerana dia bunuh si mati, bunuh ayah dia, maka dia ni dikira tak ada. Bila dia dikira tak ada, bila dia ada anak, Hasan lah yang akan ambil tempat anak dia. Jadi ketika itu leha dan siapa-siapa lagi pewarisan harta dikira sebagai Din ini ada anak. Bila ada anak kepada mahrum tadi ni. Okey, kalau tak ada anak, maka dikira siapa yang pewaris harta Din tu dikira Din tidak meninggalkan anak. Maka yang akan terkesannya apa dia? Isterinya, ibunya, ayahnya. Hak yang siapa-siapa hak yang tu, maknanya bila dia tak ada anak, dikira tak ada anak. Dikira bila Ali ini telah diharamkan, maka dikira tak ada anak. Faham? Tapi kalau kita kata Ali dibunuh, Ali membunuh, tetapi Ali ada meninggalkan waris, Ali ada meninggalkan Hasan, maka Hasan ini listed sebagai anak Din. Dia dikira naik kepada, dia menggantikan tempat ayah dia lah. Maknanya dia ni dapat harta daripada Tok Wan dia yang mati. Dan apa saja, ada orang tak pakai tudung. Orang tak pakai tudung. Apa saja dia minta maaf, ada kata mungkin dia tak sedap, kata dia buka Google Meet tu dia tak tutup kamera jadi tak pakai tudung. Kakak mana saudari yang puan yang tolong tutup kamera? Okey. Jadi yang ni untuk pewarisan harta yang berkaitan dengan orang yang membunuh. Okey. Jadi ada beza di antara pembunuh
Nah, mahrum yang disebut, maknanya Ali ni kalau pembunuh disebut sebagai mahrum. Ada beza di antara mahrum dengan mahjub. Maksudnya kalau kata apa nama mahjub, dia lain, dia ada hak, dia ada ni. Tapi kalau mahrum ni haram terus, kita tak kira dia ada. Sama seperti kedudukan apa nama Ali ni, sifat dia sebagai pembunuh ni samalah seperti kalau berlainan agama, kalau apa semua tu kan. Dan juga kita sebut hari tu tentang perkara tentang pewarisan kaitan dengan anak tak sah taraf. Anak tak sah taraf. Kita short form dia lah, ATST. Okey. Anak tak sah taraf. Anak tak sah taraf ni kita dah sebut dah hari tu, dia tidak boleh mewarisi harta daripada bapa biologinya. Saling. Bukan maknanya bukan dia sahaja tak boleh mewarisi harta daripada bapaknya, bapaknya juga tidak boleh mewarisi harta daripada dia. Bapa biologinya, bapa yang telah membuntingkan ibu yang melahirkan dia. Nah, lelaki yang telah membuntingkan ibunya sehingga lahir dia, maka dia tu dikira anak tak sah taraf. Jadi yang berkaitan dengan dia, bapa biologinya itu tidak boleh mewarisi harta dan tidak boleh diwarisi. Anak tak sah taraf ni dia hanya akan mewarisi harta sebelah kerabat ibunya sahaja. Daripada sebelah kerabat bapaknya, bapa biologinya dikira dia tak ada kaitan apa. Maknanya kalau bapa dia mati, hak yang bapa biologinya tu lah kan, bapa yang membuntingkan ibunya tu mati, maka walaupun kemudiannya bapa tu kahwin dengan mak dia, dia tetap tak dapat. Dan apa sahaja lepas pada tu, maksudnya dia tak ada kaitan dengan bapa dia tu, dikira dia tak ada kaitan dengan bapa dia. Maknanya kalau kita kata Tok Wan dia, Tok ayah kepada bapa biologinya, siapa hak berkaitan dengan bapa biologinya itu, dia tidak ada kaitan jika mereka mati. Maksudnya dia tidak boleh mewarisi harta. Begitu juga dengan bapa dia tu, bapa biologinya. Maknanya kalau anak tak sah taraf ini, dia dah besar dah. Kan, maknanya dia lahir sebagai anak tak sah taraf. Dia berjaya, dia apa, dia kaya. Bila dia mati, bapa biologinya tidak boleh mewarisi harta dia. Kan, walaupun kita kata ni dia dah kaya dah, bukan benda ni bukan kata dah masa dia kecil ke apa dak. Maknanya cerita sampai besar sampai apa dia punya kita kata apa? Dia punya gelaran dia ataupun hak dia di dalam pewarisan harta tu, dia dikira sebagai anak tak sah taraf. Bila anak tak sah taraf dengan bapa biologinya, bibi, okey, ni saling tidak mewarisi. Hak atas pun tak boleh, hak bawah pun tak boleh. Isteri Ali boleh tak? Isteri Ali? Ali mana? Lihat bunuh Bunuh Ali. Isteri Ali nak dapat harta daripada siapa? Kalau dia dengan pak mentua dia, mana dapat? Orang tanya. Isteri Ali hak mana bunuh tadi? Kalau cerita bunuh tadi, Din tadi dibunuh oleh Ali kan? Ni kalau kata isteri dia nama Timah ni, dengan dia menantu kepada Din. Dia memang tak ada. Tak Ali mana ni? Tapi kalau Ali ni tadi, mana Ali yang bunuh bapak dia, Ali yang mahrum tadi ni, kerana bunuh pak dia, Timah tak ada kaitan apa dengan harta Din. Mana isu kalau Ali mati, Timah terima juga. Itu tak ada masalah kan. Itu cerita Ali pula. Cerita Ali ya. Kalau Ali mati, harta Ali. Harta Ali Mana Timah tetap dapat harta Ali lah. Maknanya Ali dia tak boleh dapat pada harta ayah dia. Kan? Dia diharamkan dapat daripada harta ayah dia. Kalaulah kata dia yang anak tunggal, maka kalau ikutnya dia yang akan dapat kesemua harta ayah dia. Ayah dia tak ada 3 orang lain ni, kecuali dia sahaja. Bukan dia lah yang sepatutnya dapat. Tapi kerana dia tamak tu, lambat sangat ayah nak mati, dia bunuh orang. Kan? Bila dia bunuh tu, pasal dia tahu kata dia akan dapat semua harta, jadi dia bunuh, langsung tak dapat apa. Jadi Timah ni dengan harta Din memang tak ada kaitan, sebab Timah adalah
menantu tidak termasuk di dalam pewarisan harta. Dia tak tersenarai, not listed dalam pewaris harta. Okey, cuma timah ni kalau dengan harta Ali boleh lah. Kalau Ali ada harta, Ali mati dalam penjara, kan? Ali mati sama ada bila dia hukum penjara seumur hidup, dia mati dalam penjara, tetap juga dia dikira, maksudnya dia ni ada harta dia bolehlah dapat kepada timah. Timah tak ada masalah apa nak haram dengan Ali. Yang diharamkan tu Ali, kisah dia Ali dengan harta Din, ayah dia yang dia bunuh. Cerita dia lagu tu. Jadi maknanya kalau timah tak ada masalah, tak ada kira apa dengan Din, dia cuma kira dengan Ali sahaja. Okey. Jadi kalau kita kata orang yang duduk dalam penjara. Orang yang duduk dalam penjara, kalau bukan dia dipenjarakan kerana membunuh si mati, dia tetap dikira hak pewarisan dia. Maknanya kerana dia bukan mati, dia cuma duduk dalam penjara sampai berkata lah, duduk penjara seumur hidup pun dia, selagi mana dia tidak meninggal, dia masih ada, maka dikira dia mendapat hak pewarisan harta. Kan yang tadi yang Ali dia bunuh bapak dia kan. Kalau Ali tu dia upah membunuh, dia pun dia kira tak dapat ikut kan. Dia akan hak tu bicara lah, hak tu tengok kalau kata dia membunuh tanpa niat ke apa semua, hak tu dia ada bicara dia Ahmad. Okey. Kita tengok sini. Kalau kita kata kita patah balik tadi ni, pasal ada orang tanya kan, anak tak sah taraf ni dia tak boleh daripada bapak dia pun tak boleh pada dia. Dua-dua, maksudnya saling tidak mewarisi. Maksudnya dia seolah-olah dia tak ada kaitan. Tak ada kaitan dengan bapa biologinya. Bapa biologinya tidak ada kaitan dengan dia. Okey. Jadi contohnya katalah mana dia? Seorang tu meninggal. Mana dia tadi? Tak tahu. Okey. Dia meninggal. Hak ni ni kita sebut sebagai BB bapa biologi dia. Dia meninggalkan seorang tu, yang meninggal ni adalah anak tak sah taraf ni. Yang meninggal ni. Okey? Dia meninggalkan ibunya. Dia meninggalkan bibi dia. Bibi dia siapa dia? Adik dia? Bapa biologi. Yang mati tu anak tak sah. Yang mati tu anak tak sah taraf tu. Okey. Okey? Yang mati tu adalah anak tak sah taraf. Maka kemudiannya dia hanya dikira kaitan dengan ibunya sahaja. Kalau ibu dia mati, maknanya ataupun dia dengan ibu dia ada kaitan. Sebab ibu yang melahirkan dia. Okey? Dan siapa-siapa yang ada kaitan dengan ibu dia, maka hak tu ada hak warisan harta. Ya, sebelah mak dia. Pak menakan dia apa? Pak menakan dia sebelah mak mana boleh. Memang tak dapat. Memang tak dapat. Kalau kita kata kemudiannya dia ada seorang anak perempuan. Seorang saudara perempuan. Saudara perempuan ni anak ibu dia. Oh. Okey. Anak ibu dia. Jadi kalau kita kata dia daripada yang mati ni dia. Okey. Ketika ini ibu dia dapat berapa? 1/6. Ibu dia dapat 6. 1/6. Bapa biologi dia ketika ini tak dapat. Kalau tidak, kalau bapa dia akan dapat. Bapak dia sabar. Ya. Jadi yang ni saudara anak perempuan dia. Anak perempuan ni kira 1/2. Yang ni asabah. Saudara perempuan memang akan asabah bila ada anak perempuan. Okey. Jadi yang kita nak tunjuk sini ni. Ataupun kita kata apalah yang berkaitan dengan ibu dia. Maknanya anak perempuan daripada dia lah kan. Jadi hak ni tak dapat. Kalau ditinggal Tok Wan. Tok Wan mana? Tok Wan bapak pada ibu dia. Tak boleh. Bapak kepada ibu memang tak dapat. Memang tak dapat. Bapak kepada bapak dia tak dapat. Maknanya sebarang kaitan dengan bapak biologi dia
Tak dapat. Semua tak makan. Semua tak makan. Dan depa ni tak boleh ni, tak aurat apa bala semua panggil lah Ya. Pak Long, Pak Ngah orang Ya. tak pakai apa ni. Ya. Dengan bapak biologinya tu. Kecuali kalau lepas pada tu dia, kan kita sebut orang tu, kalau kita kata dia kahwin kan. Dia kahwin, ni lah bapak biologi ni kahwin dengan ibu dia, maka dia jadilah apa nama bapak tiri. Hukum bapak tiri. Hukum bapak tiri mahram. Yang sebelah bapak dia, Tok Wan dia, Tok bapak pada bapak dia. Okey. Tak boleh dari segi pusaka, tak boleh. Dari segi nu dia. Aurat. Dari segi aurat tak tahu. Dari segi pusaka, kita kira dia dari segi pusaka kan. Dari segi pusaka, maksudnya bapak biologi, apa yang berkaitan dengan bapak dia. Kan bapak dia ada apa nama anak apa nama saudara. Kan? Dia ada saudara kan. Bila ada saudara, maksudnya kalau nisbah dengan anak ni ialah dia punya pak menakar dia lah. Amun dia kan. Maknanya kalau kita bapak ni dia ada saudara seibu sebapak dengan bapak ni. Okey? Dah aurat sekali pun tak boleh. Tak boleh lah. Kan? Tak tahu tu. Dah Tu kena tafsil. Pasal bapak tu tak sabit. Bila bapak tu tak sabit macam mana boleh halal aurat? Dia macam bapak tiri kot. Dia bapak tiri dengan bapak okey. Pak Long dia, Pak Ngah dia, dia panggil Pak Long kan. Abang pada bapak tu dia panggil Pak Long, adik bapak tu dia panggil Pak Tih. Tapi bapak tu bapak yang Bapak tak sah. Bapak tak sah. Ya. Bila bapak tak sah aurat mana boleh sah? Kecuali dengan dia kalau kata Dengan bapak tu lain lah tu sebab dukul. Ya. Dia lagu tu kot tak tahu. Itu sebab dukul. Tu kena cek tengoklah maknanya dari segi aurat dia tu lagu mana. Kan sebab kita kata dia punya kaitan dengan bapak dia kan. Nanti itu kita jawab. Dia tanya. Okey? Jadi kalaulah kita kata begitu juga kalau bapak tu yang mati. Jadi bila bapak tu mati, kalaulah bapak ni mati, bapak biologi ni mati, dia meninggalkan seorang anak tak sah taraf. ATST. Dia tinggal dia kira tak ada anak lain kecuali anak tak sah taraf ni saja. Anak tak sah taraf ni tak dikira di dalam list senarai penerima harta. Jadi tak boleh tak terima harta ni. Tak terima harta daripada bapak dia, bapak biologinya. Maka bila kata dia tak boleh terima harta, apa seolah-olah dia ni mahrum. Haram dia terima harta. Habis. Dia dia terhijab dah. Dia diharamkan dah daripada terima harta. Maknanya dia terhijab daripada terima harta. Pasal dia ni anak tidak sah taraf. Jadi apa yang kita kata maksudnya kalaulah bapak biologi ni kahwin tak mau dengan mak dia ke ngapa ke, maka mak tu isteri kepada bapak tu dikira tak ada anak. Kalaulah dia ni hanya dia saja yang anak kepada bapak biologi tu, dikira tak ada. Dikira tak ada. Mana dia hukum dia macam anak angkat lah. Ya, hukum dia macam anak angkat. Macam anak tiri macam itu lah. Macam anak orang lain. Kan maknanya dia ni adalah anak kepada ibu dia kan. Ibu dia kemudiannya kahwin dengan bapak tu. Jadi ibu ni dikira tak ada anak. Sebab tak ada anak yang sah di sisi mana kalau nak makan pak tu kena bagi, kena hebah. Kena hebah, kena wasiat boleh. Maknanya sebab dia anak tak sah taraf. Dia tak boleh terima harta daripada bibi dia, bapak biologinya. Okey? Maknanya saling tidak mewarisi. Jadi kalau kita kata apa nama hak yang sama ada dia mati ataupun bapak dia mati, dua-duanya saling tidak mewarisi. Okey. Okey, dia kata seorang tu mati, contoh dia meninggalkan isteri, dia meninggalkan ibu, dia meninggalkan anak tak sah taraf.
Okey. Ya. Dia meninggalkan seorang saudara lelaki seibu sebapa. Okey. Hak mati ni adalah bapa biologi kepada budak ni ya. Maka ketika ini isteri dia akan dikira dapat berapa? 1/4. Begitu. Maknanya kewujudan dia ni tidak diambil kira. Ibunya akan dapat berapa? 1/6. Kalaulah jadi okey di sini ni kawan ni dapat apa? Asabah. Okey. Kalau kata kawan ni tak ada, ibu akan dapat 1/3. Jadi dia ni maksudnya tidak dikira kewujudan dia. Maknanya kalau kata tinggal lagu ni, ibu akan dapat 1/3. Pasal apa? Sebab tak ada saudara, tak ada anak, tak ada apa. Anak tak ada, si mati meninggal tak ada anak, tak ada saudara, maka ibu akan dapat 1/3. Okey. Jadi kalau kita kata ada saudara lelaki seibu sebapa, maka depa ni lah yang akan ambil asbah walaupun anak tak sah taraf ni adalah anak lelaki. Tak kira. Macam tu maksud dia. Maknanya dia bila dia mati, dia meninggalkan anak tak sah taraf. Anak tak sah taraf tu tidak dikira sebagai penerima harta pusaka, tak layak terima harta pusaka, dan dia tidak memberi kesan kepada bahagian isteri dan ibu apa semua lah. Dia tak kira. Kalau kata di sini kalau ni ketika ini ibu akan dapat 1/6 kan. Tapi kalau kata dia tak ada ni, ibu akan dikira 1/3. Kalau dia ada anak lelaki yang sah, maka ibu akan dapat 1/6. Sebab ada si mati meninggalkan anak lelaki kan. Jadi ibu akan dapat 1/6. Tetapi kerana si mati meninggalkan anak tak sah taraf, maka ibu dia sama lah kalau anak angkat, betul tak? Ya. Mana kalau dalam kes tu Anak tiri. Anak angkat, anak tiri. Ya, sama. Maknanya kalau kita buat soalan, kita buat anak tak sah taraf, anak angkat, anak tiri, semua pangkah. Semua sama. Ya. Tetapi anak tiri terima daripada usul dia, betul tak? Dia terima, dia kata dia tu anak tiri, usul dia tu mak dia terima pada mak dia lah. Ya, dia terima lah pada mak dia, sama. Adik pun terima pada mak juga. Adik pun terima pada mak. Tapi kalau anak angkat dia tak terima, mak pun tak terima, pak. Ya, dia anak angkat, dia tak ada kaitan langsung. Cerita kalau anak angkat ni anak orang lain langsung. Jadi kalau hak ni cerita dia kaitan dengan, kalau kita tak anak tak sah taraf ni, dia kaitan dengan isteri. Kalau kata kalau mungkin dia isteri orang lain kan, tapi dia kaitan dengan mak dia. Dia ada kaitan dengan mak dia. Jadi dengan mak dia lah yang dia sebelah mak dia akan kira dapat. Macam satu kes kan. Satu kes dia ni diambil oleh seorang yang tidak kahwin, tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak ada saudara kandung laki perempuan. Dia dipelihara daripada kecil macam anak dia, tapi tu anak angkat. Sampai akhirnya ibu angkat ini meninggal dunia. Tetapi tidak berlaku hebah dan juga wasiat. Kan? Sampai last kali dia mati kerana dia kena hanyut dan sebagainya, mati macam tu. Jadi barang mai dia, harta dia apa semua ni pergi kat siapa kalau tak ada siapa dia pergi Baitul Mal. Sebab dia anak angkat. Dia anak angkat. Bila yang meninggal tu mak angkat dia. Mak angkat dia sepatutnya kalau kita katalah kan, dia bela budak tu pada kecil, dia tak ada anak kan. Jadi dia bela budak tu pada kecil, dia sepatutnya dia tahu dah kata budak ni tak akan menerima harta pusaka dia. Jadi dia kena hebah, dia kena wasiat. Tapi kalau dia tidak buat sebarang wasiat, dia tidak beri, dia tak buat sebarang hebah, maka anak angkat dia bela pada kecil lagu mana pun, jaga dia lagu mana pun, tidak akan dapat harta pusaka daripada si mati. Kerana dia tak ada kaitan. Maka kalau dah kata tak ada siapa si mati ni kan, si mati ni tak ada siapa adik-beradik, maka dia punya harta dia akan kembali ke Baitul Mal. Baitul Mal aja lah. Sebab kita kata dia puja ni apa nama contohnya lah kan, kita kena bagi masa. Mungkin dia tu ada saudara dia hak yang hilang ke, hak yang duk jauh mana ke apa semua, kita kena cari dulu. Tapi kalau cari memang tak ada, kan memang kita tahu kata dia ni adalah anak tunggal, yang mak angkat ni adalah anak tunggal.
mak pak pun mati dah, hak belah apa semua. Tak ada adik-beradik mana. Maka ketika itu pewarisan dia kepada anak angkat dia tidak boleh berlaku. Sebab anak angkat bukan termasuk di dalam senarai penerima harta. Okey, tak boleh berlaku. Jadi lagu mana sayang pun, maka harta dia akan kembali ke Baitul Mal. Okey. Contoh jadi ada pula satu masalah, kalau kata mati yang serentak. Bila mati serentak, kita dah sebut dah hari tu. Mati serentak tak dapat ditentukan siapa dulu siapa kemudian, maka di antara depa yang mati serentak tu tidak saling mewarisi. Kita dah batal dah depa punya pewarisan antara depa. Nah, maknanya contohnya kalau kita kata karam di lautan, suami, isteri, anak lah apa semua kan, contohnya. Jadi kita tak tahu siapa mati dulu mati kemudian, maka dikira sebagai depa ni mati serentak dan tidak saling mewarisi. Jatuh kapal terbang ke apa semua. Kalau aksiden di darat ni kita boleh tahu. Kan aksiden di darat dibawa ke ni, kalau kata masih lagi ada nyawa tu, jadi kita boleh tahu siapa dulu siapa kemudian. Jadi bila satu kematian yang kematian serentak, maka saling tidak mewarisi. Okey, jadi bila saling tidak mewarisi antara depa, orang lain hak ada. Contohnya, okey, dia ni Din ni, dia naik kereta dengan mak dia. Naik kereta dengan anak lelaki dia. Aksiden, mati tempat kejadian, mati. Jadi maknanya antara Din dengan mak Din dengan anak lelaki Din, kalau Din mati, kalau kata mati berasingan, mak dengan anak lelaki akan dapat. Begitu juga mak, kalau kata Din, dia akan dapat kan. Tetapi bila kata mati serentak, saling tidak mewarisi, maka kata yang ditinggal ni anak lelaki, Din ni ada leha, isteri dia. Okey, Din ada Timah, anak perempuan dia. Maka nak kira lagu mana ni? Usaha dah kira mak, tak ayuh. Okey, tak apa, mak. Okey. Maka okey. Jadi nak kira lagu mana harta leha? Leha dan Timah ni akan dikira harta mereka daripada setiap orang. Daripada setiap orang yang mati yang boleh mereka makan. Okey, kalau dalam cerita ni kesemua mati. Okey, yang tinggal daripada pewaris harta tu, yang tinggal adalah Leha dan Timah, seorang anak perempuan Din. Maknanya Din ni dia ada anak lelaki dan ada anak perempuan, tapi anak lelaki dia mati. Mak dia mati. Okey. Jadi ketika ini kita nak kira lagu mana? Kita nak kira depa ni memang tak boleh dah saling mewarisi. Ni hak depa ni. Hak depa ni kena kira ke semua. Kena kira semua. Maknanya hak daripada Din dia kena kira. Hak daripada anak lelaki ni dia kena kira. Hak kalau kita kata mak, kalau daripada mak Din, siapa yang boleh dapat? Ya, Timah saja boleh dapat. Nampak tak? Maknanya Leha ni dia boleh dapat daripada Din, dia boleh dapat daripada anak lelaki dia. Tapi Timah boleh dapat daripada Din, boleh dapat daripada tok dia ni, dan boleh dapat daripada anak lelaki, iaitu saudara lelaki dia. Nampak tak? Jadi Timah boleh dapat daripada ketiga-tiga. Pasal apa? Mak ni kita buat nama lah kan, mak tok ni, mak tok dia. Hak ni nama Abang Ali. Okey. Jadi dia boleh dapat. Kita tanya ada Pak Opau, Ahmad bin Jawab. Ni dia boleh dapat dengan Ali. Okey. Maknanya dia boleh makan banyak cabang ah. Kan? Maksudnya Timah ni siapa dia? Anak Din. Kan, jadi anak kalau Leha hanya boleh makan pada Din sebab Leha ni isteri. Leha boleh makan pada anak lelaki, pada Ali ni. Ali ni kira kita kata dah kaya, dah apa lah.
boleh makan pasal apa? Kerana Leha ketika ini adalah ibu kepada Ali. Okey, tapi dia tak boleh makan benda maktuk ni pasal apa? Dia adalah menantu. Okey tak Ahmad? Timah dia boleh makan daripada Din sebab atas nama apa? Anak perempuan. Boleh makan daripada maktuk atas nama cucu perempuan kepada anak lelaki. Dan dia boleh makan daripada Ali atas nama saudara perempuan. Boleh nampak begitu? Okey, kalau kita nak kira, bahagian Leha, kalau kita nak kira Din tu, Ahmad, kalau Din mati, Leha dapat berapa? Leha dapat 1/8. Timah dapat 1/2. Okey, kan 1/8, 1/2, maka asal masalah dia berapa Mujahid? Baik. Asal masalah berapa tu? 8 dengan 2, asal masalah dia berapa? Dapat lah. 8 dah, 8 dengan 2, 8 lah cik. Jadi sini 1, sini 4. Ada lebih lagi 3. Kan 3 lagi ni, tak ada pewaris dah. Baitul mal lah dah. Kalau tak ada pewaris yang lain. Kalau ada pewaris, kita kena tengok lah. Kan contohnya, kalau kata Din, ada saudara lelaki lain kan, maka dapatlah kat saudara lelaki. Kalau Din masih ada ayah, kira pula. Ada betul? Tapi kita kira ni Din ada hak ni saja. Okey. Contoh dia gitu kan. Jadi tu balik kepada asbab bin nafsi bil ghairi ma ghairi. Ya, semua tu kena kira semua. Tengok level tu. Jadi kalau bila kita kata, kalau maktuk, harta daripada maktuk, Timah dapat berapa? Hak ni je yang ada. 3. Dia akan ganti tempat anak dia. Dia akan terganti tempat anak dia. Itu asbab. Asbab ke perempuan? Perempuan tak boleh dapat Tak asbab. boleh dapat asbab. Sebab Timah ni perempuan, Tak maka ada, 1/2. Timah akan kira 1/2. Mat tu selamat. Kan Timah akan dapat 1/2. Jadi 1/2 lagi mana tak ada siapa? Baitul mal. Itu lah. Kalau harta daripada Ali, Leha akan dapat berapa? Ibu. Dia akan dapat 1/8. Leha ni ibu kepada Ali. Kepada Ali. Leha dapat 1/6. Timah dapat berapa? Timah dapat 1/2. 1/2. Timah bukan 1/2. Timah mana pun sini dia akan dapat 1/2 pasal dia tak ada anak lelaki yang mengasabahkan dia. Kaya lah Timah. Timah dia akan dapat 3 punca ni daripada Ali pun sama. Ali ni adalah saudara lelaki dia. Begitu. Cara nak kira pewarisan kematian serentak. Okey, maksudnya ketiga-tiga siapa yang mati dan depa ni ada harta. Menutup kamera orang tak pakai tudung. Ada orang tak kata tu. Ada orang tak pakai tudung, sila tutup kamera. Ya. Nak mengaji tapi kalau nak buka kamera, pakai tudung. Elok-elok nah. Okey. Balikan diri. Jadi yang tu adalah untuk pewarisan harta pusaka kalau kata mati serentak. Okey. Contoh, mama bagi contoh ni. Mana ada Ahmad? Ahmad mana? Seorang mati meninggalkan isteri. Dia meninggalkan ibu. Mari kita buat latihan tengok kah? Dia meninggalkan 1 anak perempuan. Dia meninggalkan 1 cucu perempuan daripada anak lelaki. Dia meninggalkan 1 saudara perempuan seibu. Dan dia meninggalkan 1 saudara perempuan seibu sebapa. Okey, Ahmad. Ini adalah waris yang ditinggalkan. Seorang tu mati, dia ada yang ni saja. Suami lah mati tu. Yang mati tu suami dah bila dah tak isteri. Okey. Dia ada anak lelaki lah. Tak ada anak lelaki kan? Tak ada. Dia anak perempuan. Okey, isteri dapat berapa Ahmad? Dia 8 isteri dah 1/6. 1/8 lah. 1/8. Ibu dapat berapa Iman? 1/6. Anak perempuan dapat berapa Iman? 1/2. Cucu perempuan dapat berapa? Ada tak dapat? Perempuan daripada anak lelaki tu. Ya. Dapat. Perempuan daripada anak lelaki dapat. 1/6. Kah? Ni khilaf mazhab ni kan? 1/6, 1/2. Lekah? 1/6. 1/6 pasal apa 1/6? Lelaki yang Dia seorang dia
Kakak berapa 1/2? Kok. Aku nak cakap 1/6. Aku ni 1/6. Pasal apa dapat 1/6? sebab dia perempuan dia kena 2/3 ya. Ya, takmilah sulusain. Okey. Saudara perempuan seibu dapat berapa? 1/6. Iman. Kalau ramai dapat 1/3. Saudara perempuan seibu sebapa dapat berapa? Okey. Saudara perempuan seibu sebapa. Betul syakirah. Biarlah gambar yang berbicara. Oh, dia dapat 1/. Sabar. Pandai. Uish. Dia ni selalu dapat saya. Dia sebut ya, dia sebut ya. Ya. Dia sebut ya. Asrabah. Pasal apa dia dapat asrabah? Terang balik, terang. Pasal apa dia dapat asrabah? Sebab Pasal ni aku tahu. Dia orang alah semua benda. Hai, bosan kau. Habis kalau dia kita letak dia. sebab 2/3 dah cukup dah dekat semua orang tu. Sebab dia ada option lain tu. Sebab apa dia dapat dia dapat asrabah? Sebab Sebab ada dia akan dapat asrabah bila ada pewaris, bila ada anak perempuan atau cucu perempuan. Saudara perempuan seibu sebapa, dia akan dapat asrabah jika bersamanya anak perempuan atau cucu perempuan atau kedua-duanya sekali. Okey? Dia akan dapat asrabah. Kalau kita kata tak ada hak ni pun, dia tetap akan dapat asrabah bila dia bersama dengan anak perempuan. Bila dia bersama dengan seorang anak perempuan dapat 1/2, saudara perempuan seibu sebapa akan dapat asrabah. Dia tak boleh dapat 1/6. 1/6 nikih dia lagu lain. Hak yang takmilah sulusain ke apa dia bukan dia lagu tu. Okey? Dia tak ada 1/6 naknya saudara perempuan seibu sebapa ni. Okey? Jadi di sini dia akan dapat asrabah. Begitu. Nah, kawan ni isteri dapat 1/8 pasal apa? Sebab dia ada anak kan. Ibu dapat 1/6 sebab ada anak. Anak perempuan dapat 1/2 sebab seorang. Cucu perempuan beranak lelaki 1/6 sebab takmilah sulusain. Saudara perempuan seibu dapat 1/6 kerana seorang. Dan saudara perempuan seibu sebapa dapat asrabah kerana kedudukan dia memang apabila ada anak perempuan atau ada anak cucu perempuan atau kedua-duanya sekali, maka dia akan dapat asrabah. Okey? Saudara perempuan saya. Ni sikit batung ni. Oh, dia sikit batuk. Oh betul. Saudara perempuan seibu, dia akan terhalang betul. Kerana ada ni. Depa ni dah cukup dah apa nama 2/3. Ya, dia akan terhalang. Sebab dia dah cukup dah, depa dah cukup dah. Betul. Tapi kalau okey, hak ni kalau saudara lelaki. Saudara lelaki dapat? Saudara lelaki dia kena dapat asrabah. Saudara lelaki seibu dak. Saudara lelaki seibu dia tak dapat. Dia tak dapat asrabah. Saudara lelaki seibu. Saudara lelaki seibu akan dapat 1/6. Dia 1/6. Okey. Kalau saudara perempuan seibu tak dapat pasal dah tingkatan pula dah. Anak perempuan dengan anak cucu perempuan ni dah dapat sulusain, takmilah sulusain. Okey? Jadi ketika ini asal masalah berapa Mujahid? Mujahid pergi mana pula dah? 8, 6, 2. Asal masalah berapa Ziad? 8, 6, 2, 24. Lupa. Tak macam tu. Okey Ziad, 1/8 daripada 24 berapa? 1/8 kali 4. Berapa? 3. 3. Ibu dapat 1/6 berapa? 4. 4. Anak perempuan? 12. 12. Ni 4, ni 4 dan anak ni asrabah. Okey. Asrabah. Kita kira tengok. 12 4 dia 12 27. 27. Betul tak 27? Asrabah tak ada. Ya, bila 27 maknanya dia dah jadi apa ni? Aul. Bila jadi aul 24 ke 27 maka asrabah ini tak dapat. Sebab asrabah adalah mendapat lebihan. Okey? Bila asrabah ni dikira asrabah dapat lebihan. Bila asrabah dapat lebihan, tak ada lebih dah.
Bahkan dia dah jadi aul. Maka bila jadi aul begini, orang yang mendapat asabah digugurkan. Tak dapat dah. Sebab hak asabah kita tahu dah memang dia ni kalau kata apa tak ada orang, dia yang akan dapat semua. Tapi kalau orang yang fardu telah mendapat hak fardu mereka, saham mereka habis, maka gugurlah orang yang mendapat asabah. Dia tak berhak lagi untuk mendapat asabah. Okey? Wallahu a'lam. Jadi apa nama nanti ada 3 4 5 ada latihan yang mama nak buat. Nanti kita apa nama masing-masing boleh ready dengan pen, kok sepakat nak tulis kan. Nak cuba jawab. Cuba jawab. Maknanya kita bagi senarai ni, okey, kita cuba jawab. Ni kita tak masuk harta lagi. Kalau kita masuk harta tu jenuh. Ni nak kena kira. Lepas tu nak kalau kata ada ahli asrabah bahagi kena tasih masalah lah apa semua. Kita kira takat ni saja dulu. Kita kira takat apa nama aslul masalah saja. Kita tak payah lagi tasih masalah. Okey? Allahu a'lam. Yang baik daripada Allah, salah silap daripada kelemahan mama sendiri. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.